Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pelajaran minggu lepas, kita ada belajar mengenai tayamum. Baik, slide yang pertama, kita ada dalam slide menunjukkan 4 gambar rajah. Bagaimana nak melaksanakan tayamum. Gambar rajah yang pertama ialah menepuk debu di tapak tangan dan sapukan ke seluruh bahagian muka. Gambar yang di bawah menunjukkan ulang semula debu di tapak tangan dan sapu ke tangan, iaitu dari siku hingga ke hujung jari. Pengertian tayamum iaitu menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu. Tayamum juga ada niat yang perlu dilafazkan, iaitu nawaitu tayamum listibahati lissolati fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah. Kaifiat tayamum. Kaifiat ni bermakna cara-cara bertayamum. Pertama, niat ketika memulakan tayamum. Kedua, menyapu debu ke muka. Ketiga, menyapu debu ke dua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang ketiga ialah tertib. Baik, sebab-sebab tayamum ialah ketiadaan air atau ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan makan dan minum. Yang kedua, uzur menyebabkan terhalang penggunaan air. Maksudnya, kalau muka kita sakit, tak boleh kena air, maknanya kita kena bertayamum. Kalau tangan kita sakit, kulit kita sakit, tak boleh kena air, kita kena tayamum. Yang ketiga, apabila penggunaan air boleh membahayakan kesihatan dan mengancam nyawa. Jadi maknanya ada penyakit yang tak boleh kena air. Contohnya kamu bila basuh muka guna air, muka kamu makin rosak, kulit kamu makin rosak. Kalau tangan kamu sakit, contoh ada luka-luka, kalau kena air dia akan lebih mudaratkan hingga mengakibatkan kulit kamu lebih teruk lagi. Itu maksud ayat membahayakan kesihatan dan mengancam nyawa. Baik, sunat-sunat tayamum. Yang pertama ialah seperti biasa kita melakukan apa sekalipun mesti dimulakan dengan bismillah. Yang kedua, mesti menghadap kiblat. Ini sunat. Buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Yang ketiga, menipiskan debu. Menipiskan debu ni maknanya kita letak tangan atas debu, lepas tu kita tepuk tangan kita. Tu sunat kita buat. Yang keempat, mendahulukan anggota yang kanan. Contohnya bila kita bertayamum dengan dengan bertayamum pada tangan. Kita mulakan dengan tangan kanan, lepas tu tangan kiri. Baik, perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama ialah murtad. Murtad ni maknanya terkeluar daripada agama Islam. Yang kedua, sembuh daripada sakit. Mungkin kita sakit kulit tapi tak boleh bila kita dah sihat daripada sakit kulit kita tu, jadi dibolehkan untuk guna air atas nasihat doktor. Doktor kata okey, boleh, kamu boleh wuduk guna air. Mana boleh. Yang ketiga, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya kamu kentut ke,
kamu buat yang membatalkan lah, kamu pergi buang air ke apa ke, jadi kamu punya tayamum tu pun batal. Yang keempat, luput waktu solat. Bermakna luput waktu solat ni, kalau satu tayamum, satu waktu saja. Kalau zuhur, zuhur je. Masuk sembahyang asar, kamu kena buat sekali lagi. Yang kelima, ada air sebelum solat. Contohlah contohlah kamu cari pukul azan pukul 1.15. Belum azan lagi kamu dah ambil tayamum. Tiba-tiba azan, air keluar dari pipe. Jadi kamu punya tayamum tu terbatal secara automatik. Baik, seterusnya syarat-syarat tayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Yang kedua, keuzuran kerana sakit yang tidak boleh menggunakan air. Yang ketiga, air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting. Yang keempat, dilakukan setelah masuk waktu solat. Maknanya bila dah azan, baru boleh ambil tayamum. Kalau belum azan, belum masuk waktu, kamu tak boleh buat tayamum lagi. Yang terakhir, menggunakan debu tanah yang suci. Maknanya debu tanah ni bersih daripada kotoran yang kotor. Hikmah tayamum. Kemudahan bagi orang yang uzur, iaitu sakit, orang sakit. Yang kedua, membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Yang ketiga, pentingnya ibadat solat. Baik, seterusnya yang terakhir seperti biasa ialah soalan yang perlu kamu buat di dalam buku ibadah. Yang pertama ialah apakah pengertian tayamum? Yang kedua, berikan sebab-sebab kewajiban tayamum. Yang ketiga, tulis lafaz niat tayamum. Yang keempat, apakah anggota tayamum? Yang kelima, senaraikan rukun tayamum, iaitu kaifiat. Yang ke-6, berikan 3 perkara sunat tayamum. Yang ke-7, berikan 3 senarai yang membatalkan tayamum. Yang terakhir, senaraikan 2 hikmah bertayamum. Jadi soalan ni kamu kena buat di dalam buku ibadah. Muallim harap kamu boleh buat dengan baik dan kita doakan sama-sama kita diberikan kesihatan, dimudahkan belajar. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.